Assalamualaikum Mas. Okey, nampaknya ada beberapa orang yang tak boleh masuk. InsyaAllah mereka akan lihat melalui sesi rakaman nantilah. Oh, ya ke? Jadi tanpa melengahkan waktu, kita mula insyaAllah. Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta hari ini. Terutamanya kepada tenaga pengajar kita pada hari ini, iaitu Ustazah Siti Mastura. Jadi tanpa melengahkan waktu, saya mulakan kita punya sesi ilmiah kita lah pada hari ini dengan umum kita Al-Fatihah. Okey Mas, jadi saya serahkan kepada Mas lah untuk teruskan sesi kita insyaAllah. Alhamdulillah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awalan syukran jazilan qarul jaza ila raisatil majlis. Terima kasih diucapkan kepada Sadri Majlis, Sadri Pengurusi Majlis, Dr. Hidayah. Seterusnya yang saya hormati dan saya kasihi seluruh staf dan juga bersama dengan kita ada CEO ke Hidayah? Ya, ada insyaAllah. Ada. Bersama kita dengan ada CEO MyRef dan juga seluruh staf MyRef yang sentiasa bekerjasama memastikan supaya pembelajaran dan perkongsian ilmu akan diteruskan daripada semasa ke semasa, dan insyaAllah kita doakan MyRef akan terus diberi kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertamanya semua sihat ke? Harap-harap semua sihat. InsyaAllah moga Allah berkati walaupun dalam keadaan bilangan COVID makin meningkat, tapi kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia yang mengizinkan segala perkara yang baik, perkara yang buruk, dan kita doakan moga ujian ini memberikan kebaikan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan kongsi untuk pembelajaran perkongsian ilmu kita pada yang seterusnya. Dan insyaAllah pada yang lepas kita dah kongsikan sedikit berkenaan dengan apa itu perkataan-perkataan ataupun bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, dan kita telah mempelajari dan berkongsi berkenaan dengan suratul Ikhlas. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan kongsi tambahan lain berkenaan dengan isim untuk kita kenal dalam Al-Quran, dan pada masa sama saya akan kongsikan juga satu surah yang kita akan kongsikan, iaitu surah Al-Falaq. Mungkin lepas ada yang minta kongsikan supaya surah Al-Kursi, tapi sebab masa kita agak terbatas, insyaAllah jika ada peluang dan ruang yang lain, saya akan kongsikan surah Al-Kursi ataupun Ayatul Kursi, yang untuk fasa terdekat ini ataupun kelas-kelas ini saya akan ambil surah-surah yang lazim, surah-surah yang mudah untuk kita ikuti dan tak panjang insyaAllah. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan slide ini supaya masing-masing kita boleh lihat, kita boleh tengok insyaAllah. Okey, jelas tak saya punya Allah selamat, saya punya slide? Jika jelas tolong type 1. Jika jelas tolong type 1.
Okay, Alhamdulillah, masing-masing jelas. Saya punya slide. Okey, insyaAllah pada hari ini adalah kelas yang kedua. Kita bincangkan bahasa Arab Al-Quran. Sebagaimana saya mulakan pada kelas yang lepas, saya katakan kita perlu ubah mind setting dan kita perlu, Allahumma salli Muhammad, kita perlu letakkan dalam pemikiran kita bahawasanya, sekejap ya, bahawasanya bahasa Al-Quran ni tak susah atau bahasa lain tak susah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah menyebutkannya secara jelas dalam Al-Quran sebanyak 4 kali diulang pada ayat yang sama, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran? Sebab itu disebutkan di sini bahawasanya Allah SWT Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini secara jelas, kami telah memudahkan untuk kamu berkenaan dengan Al-Quran untuk jadikan peringatan dan pengajaran. Maka ini membuktikan bahawasanya bahasa Al-Quran ini mudah dan bila kita belajar akan memberi peringatan kepada kita. Sebagaimana yang saya kongsikan pada minggu lepas juga, saya katakan bahawasanya sebenarnya banyak perkataan-perkataan yang kita gunakan sehari-harian dan juga dalam kehidupan kita, perkataan-perkataan yang kita ambil, kita guna pakai sebenarnya datangnya dipinjam daripada Al-Quran. Kan? Misalkan di sini kita tengok perkataan yang telah saya sebut sebelum ni, perkataan hidayah. Nama hidayah, Dr. Hidayah dekat sini. Hidayah, azab, nabi, ni'mah, ibadat, ilmu, rahmah, rasul, qaum. Semuanya perkataan-perkataan bahasa Melayu pun kita guna sebut yang sama, bahasa Arab pun kita sebut yang sama. Diikutkan bahawasanya banyak perkataan-perkataan yang kita pinjam daripada Al-Quran ini menunjukkan lebih daripada 30 ke 40%. Nak katakan apa? Bila katakan 30% ke 40% kita dah menyebut, kita dah bercakap bahasa Arab. Cumanya kita tak perasan. Jadi asasnya dalam bahasa Arab ini dia datang daripada 3 perkataan. Contoh saya bagi perkataan Rasul kat sini. Okay, perkataan Rasul kalau kita lihat di sini Ra, Sin, Waw, Lam. Ada 5 perkataan. Ra, Sin, Waw, Lam. Sebenarnya ia datang daripada 3 huruf. Biasanya bahasa Arab ini datang secara kata dasar ataupun kata tunjangnya daripada 3 perkataan. Kalau perkataan Rasul, ia datang daripada perkataan Ra, Sin dan juga Lam. Maka ini menunjukkan bahawasanya daripada perkataan Rasul, Ra, Sin, Lam, dia boleh dipecahkan pula, dicabangkan pula kepada 12 cabang. Contoh, daripada perkataan Ra, Sin, Lam, Rusul, boleh jadi Rasul, para Rasul. Ataupun Mursalin, orang-orang yang beriman. Ataupun Arsala. Ataupun Yursilu. Rupanya daripada 3 perkataan, tapi dia boleh dipecahkan kepada 12 cabang yang lebih besar. Okay, itu saya tak bincangkan pada hari ini. Yang lepas juga saya bincangkan bahawasanya dalam perkataan adalah bahasa Arab, di dalam Al-Quran sendiri, secara dasarnya dia 3, iaitu isim, fi'il dan juga huruf. Dan yang lepas juga saya dah bincangkan ciri-ciri isim. Maksudnya dalam Al-Quran ada isim. Paling banyak sekali ada isim berbanding dengan fi'il dan juga huruf. Yang lepas juga saya ulang sekali lalu, kita dah bincangkan macam mana kita nak kenal perkataan-perkataan itu menunjukkan kepada isim. Yang pertama cirinya adalah menunjukkan kepada kata nama. Yang lepas saya sebut nama Allah, perkataan Allah itu menunjukkan kepada isim. Contohnya kita sebut Alhamdulillah, kan? Allah, lillah. Allah itu menunjukkan kepada isim. Perkataan yang menunjukkan kepada para rasul dan nabi, Ahmad, Muhammad, Musa. Perkataan yang menunjukkan kepada para malaikat, nama kitab, nama orang-orang soleh sama ada lelaki ataupun perempuan. Hebatnya Al-Quran nak katakan Allah meninggikan martabat wanita. Hatta dalam Al-Quran ada surah An-Nisa yang surah khusus untuk wanita, dan hatta dalam Al-Quran paling banyak disebut nama-nama orang soleh adalah nama wanita. InsyaAllah moga-moga kita tergolong dalam kalangan perempuan yang solehah.
Dan yang seterusnya nama orang-orang yang berbuat dosa seperti Qarun, Fir'aun, apalagi Haman dan sebagainya. Nama kaum, nama tempat sama ada dunia ataupun akhirat. Contohnya kalau dekat dunia kita ada nama Mesir, kita ada Mekah, ataupun di akhirat kita ada nama syurga, Adnin, syurga Firdaus, ataupun nama neraka, Saqar, Jahannam. Dan yang terakhir adalah nama bagi sesuatu benda yang dijadikan sebagai Tuhan ataupun sembahan, juga menunjukkan kepada isim. Contoh dalam Al-Quran disebut kataan Al-Uzza, Al-Latta, maka itu juga menunjukkan kepada isim. Jadi yang lepas kita dah bincangkan ciri yang pertama yang menunjukkan kepada isim adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kata nama yang dikhususkan kepada 9 nama khas. Hari ini saya nak kongsikan lagi 3 lagi, iaitu perkataan yang menunjukkan juga kepada isim lagi. Nak katakan isim ni besar luas, kita boleh kenal dalam Al-Quran. Yang kedua, tanda isim adalah dia ada huruf ta marbutah. Ta marbutah ni apa dia? Kan? Ta marbutah ni adalah, kita tengok contoh, saya bagi terus contoh supaya mudah. Kita tengok perkataan maksiyah. Perkataan maksiyat ni perkataan-perkataan yang kita gunakan sehari-hari juga. Maksiat, taubat, solat, fitnah, akhirat. Kan ada perkataan lain kita sebut fitnah. Tak ada kan? Akhirat. Sama juga tu perkataan akhirat. Maknanya dalam bahasa Melayu pun kita guna sehari-hari pun perkataan ini kita gunakan, kita pinjam daripada Al-Quran. Ta marbutah ni apa? Iaitu huruf di dalam Al-Quran di belakangnya. Ta marbutah ni diduduk di belakang. Contoh maksiyah. Maka ta di sini. Huruf ta di sini di belakang tu, itu dikatakan sebagai ta marbutah. Ta kalau kita taubah, kan ada ta macam huruf ha besar, tapi dia titik 2. Taubah, solah, fitnah, akhirah. Apa jua perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran yang ada ta marbutah ini, maka ia menunjukkan kepada isim. Okey. Saya lanjutkan. Yang ketiga, ciri-ciri isim yang ketiga adalah adanya tanda tanwin. Dia macam hukum tajwid sikit. Tanwin ni apa? Tanwin ini menunjukkan 2 tanda di atas, 2 baris di atas, 2 baris di bawah dan 2 baris di hadapan. Ataupun dari sudut bacaan dia fathatain, kasratain, dhammatain. Ataupun bahasa dulu-dulu kalau kita ngaji, baris 2 di atas, baris 2 di bawah ataupun baris 2 di hadapan. Maka itu menunjukkan juga kepada isim. Contoh, ini saya tak berbariskan lah. Contoh perkataan insanin ataupun insanun. Di hujung di belakang ni juga dia menunjukkan kepada huruf di belakang. Okay. Kalau ta marbutah pun tunjuk kepada belakang. Ta yang di belakang ni, tanwin adalah baris. Ini yang tanwin ni melibatkan baris, iaitu baris di belakang. Kalau contoh insanin ataupun insanun ataupun insanan menunjukkan kepada isim. Ataupun haqqun. Kan huruf qaf ni bila kita baca haqqun, tapi bila kita waqaf haq. Okay. Haq. Tapi bila kita baca haqqun ataupun haqqin, maka ia menunjukkan kepada isim. Ataupun kitabun, kitabin, itu juga menunjukkan kepada isim. Dan yang keempat, ciri-ciri isim yang keempat adalah alif lam ataupun alif lam at-ta'rif. Apa maksud alif at-ta'rif? Iaitu perkataan yang ada alif lam. Alif lam tambah dengan perkataan. Contoh dalam Al-Quran, perkataan az-zikru ataupun az-zikri. Daripada perkataan alif lam tambah zal, kaf, ra. Alif lam tambah perkataan zikir. Zal, kaf, ra. Maka az-zikru, bila ada perkataan alif lam, maka ia menunjukkan kepada isim. Ataupun al-hayah, daripada perkataan alif lam tambah hayah, maka itu juga menunjukkan kepada isim. Ataupun al-ayah, al-ayah, alif lam tambah ayat, maka itu juga menunjukkan kepada isim. Jadi ada beberapa lagi contoh-contoh ataupun ciri-ciri isim. Hari ini saya tambah 3 ciri-ciri isim. InsyaAllah selepas ni kita akan bincang lagi tanda-tanda yang lain. Selepas habis tanda-tanda isim, saya akan bincangkan tanda-tanda fi'il dan juga huruf. Sebab paling banyak dalam Al-Quran adalah tanda-tanda ataupun yang menunjukkan kepada isim, itu kata
nama ataupun kata sifat. Jadi ini contoh yang menunjukkan kepada isim. Okey, ada soalan untuk berkenaan dengan ciri-ciri isim ini sebelum kita lanjutkan terus kepada perbincangan surah Al-Falaq. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kalau setuju untuk kita lanjutkan, tolong type 5 supaya kita boleh teruskan untuk lanjut kepada surah Al-Falaq. Okey, Alhamdulillah. Semua jelas. Jika ada sebarang soalan ataupun nak tambah ataupun nak share, silakan, tak ada masalah. Kalau nak interrupt saya pun tak ada masalah. Kita sama-sama kongsi insya-Allah. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan surah yang kedua yang kita bincangkan iaitu surah Al-Falaq ataupun kita sebut Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, surah Al-Falaq ini di antara surah mu'awwizataini, iaitu surah yang kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada surah Al-Falaq dan juga surah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, surah An-Nas. Hari ini saya nak kongsikan surah Al-Falaq dahulu. Yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas yang membincangkan berkenaan dengan ikhlas, berkenaan dengan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentang daripada surah Al-Ikhlas, kita bincang pada surah yang kedua ini iaitu surah Al-Falaq. Kalau kita lihat perkataan-perkataan dalam surah Al-Falaq juga ada diulang dalam surah Al-Ikhlas yang lepas. Okey, tengok yang pertama. Iaitu surah Al-Falaq ada berapa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ada 5 ayat. Jom kita baca dulu sama-sama. Memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga moga-moga Allah akan beri kebaikan dan pahala kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, alhamdulillah. Ada berapa ayat? Kita ada 5 ayat. Di antara adab apabila kita membaca Al-Quran, di antaranya adalah fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Fa iza, apabila qara'ta, kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka kamu bacalah fasta'iz billah dengan kita membaca a'udzu billah. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita mulakan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ayat yang pertama kita tengok ada beberapa perkataan. Sebagaimana saya sebut, kalau sebut huruf maksudnya Allah macam huruf lah. Contoh huruf Qul, huruf Qaf 1, Lam 1. Itu satu huruf. Kalau perkataan adalah kalimah, macam saya sebut Siti Mastura. Kalau sebut huruf S satu huruf, I satu huruf. Kalau kalimah ataupun perkataan dalam masalah kalimah, bahasa Melayu perkataan, Siti satu perkataan, satu kalimah. Mastura satu perkataan ataupun satu kalimah. Okey, di sini kita tengok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam ayat yang pertama ada berapa kalimah? Kalimah yang pertama iaitu Qul. Kalimah yang kedua iaitu A'udzu. Kalimah yang ketiga iaitu Bi. Kalimah yang keempat Rabbi. Dan kalimah yang kelima adalah Kenapa lagi nak letak ni? Al-Falaq. Ada berapa kalimah? Hilang pula mana ni? Okay, ada berapa kalimah? Ada 5 kalimah. Jadi perkataan yang pertama Qul. Ingat balik minggu lepas kita dah baca Qul huwallahu ahad. Okay, apa maksud Qul? Huruf Qaf.
dikerongkong. Qul, bukan kul, bukan kaf tapi khaf. Qul. Qul katakanlah. Okey, katakanlah kepada siapa ni? Di sini menunjukkan kepada qul ya Muhammad, menunjuk kepada wahai Muhammad. Qul katakanlah. Qul ini disebut kepada Muhammad bukan menunjukkan kepada Nabi Muhammad seorang, tetapi menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan juga seluruh umat Nabi SAW, termasuklah kita. Maka qul katakanlah. Kataan yang kedua, a'udzu. Okey, kataan a'udzu daripada tambahan dua perkataan daripada perkataan a. A ini menunjukkan kepada aku, seorang. Bila seorang kita sebut ana dalam bahasa Arab, ana, saya seorang. Kalau ramai, kami, nahnu, nun, nahnu. Kalau dia seorang lelaki, huwa. Dia seorang perempuan, hiya. Kita kalau bahasa Melayu, dia lelaki, dia perempuan, sama aja. Tapi kalau bahasa Arab, huwa seorang lelaki. Dua orang lelaki, huma. Tiga orang lelaki dan lebih, hum. Kalau perempuan seorang, hiya. Kalau perempuan dua orang, huma. Kalau tiga orang perempuan, hiya, huma, hunna. Bahasa Arab ni dia luas, dia mempunyai banyak perkataan. Yang terhebatnya bahasa Arab ini dan juga bahasa Al-Quran ini. Jadi bila sebut perkataan a'udzu, maka perkataan ini menunjukkan aku seorang. A'udzu, aku berlindung. A'udzu bermaksud aku berlindung. Aku ni pun seorang, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Itu seorang berlindung. Kalau kita kata kami berlindung, ramai orang berlindung, kita akan sebut na'udzu. Kita akan tukar alif ni kepada huruf nun. Kan, na'udzu. Kalau aku minta pertolongan seorang lelaki, tersebut mu'awwid, mu'awwidhu. Kalau aku minta pertolongan seorang perempuan, kita tambah ta marbutah kat belakang, mu'awwidah. Dia lain, lelaki lain, perempuan lain. Sebab tu saya kata bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini sangat kaya. Jadi kita sebut qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Berlindung daripada siapa? Bi. Ini menunjukkan kepada dengan. Bi menunjukkan dengan. Kita sebut kalau suami isteri panggil bi, kan. Ini perkataan ringkasan habibi, yang saya sayang. Tapi dalam bahasa Arab, bi ini menunjukkan kepada dengan. Ada juga yang menterjemahkan kepada bi ini dengan maksud kepada. Nanti saya bezakan. Kenapa ada setengah rujukan menunjukkan bi ini kepada makna dengan dan juga makna kepada. Tapi yang lebih dekat, yang lebih sesuai untuk digunakan adalah perkataan dengan. Okey. Qul katakanlah a'udzu, aku berlindung. Berlindung dengan apa? Bi, dengan. Dengan siapa? Rabbi. Rabbi menunjukkan kepada siapa, iaitu pemilik ataupun disebut Allah lah. Rabbi ini, disebut perkataan Rabbi ini secara definisi dia menunjukkan kepada pemilik. Pemilik yang macam mana? Pemilik Allah, iaitu Allah Ta'ala, yang ada tiga perkara. Yang mencipta, yang menjaga dan yang memberi rezeki. Disebut Rabb, maka dia orang yang, iaitu Allah yang mencipta, Allah yang menjaga dan Allah yang memberi rezeki. Sebab itu dalam Al-Quran, kalau kita lihat, ada perkataan di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada Rabbi ataupun Rabbuna, kan? Rabbana lakal hamdu. Kita sebut Rabb, dia perkataan Rabb. Ada juga dalam kita gunakan dalam Al-Quran, kita menggunakan perkataan ilah. Tunggu sekejap, saya minta izin sekejap. Mau panggil sekejap tadi. Maaf. Kita sambung perkataan Rabb, bi dengan Rabb ini
saya sebutkan tadi pemilik iaitu Allah Ta'ala, pemilik yang apa? Yang mencipta, menjaga dan memberikan rezeki. Maka dalam Al-Quran saya sebutkan juga ada perkataan yang menunjukkan kepada Rabb. Ada perkataan yang menunjukkan ilah. Ilah ataupun Allah. Apa beza Rabb dengan ilah? Bahasa mudah, ulama menyebutkan secara ringkasnya saya kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian, Rabb ini lebih menunjukkan kepada Allah Ta'ala yang mencipta, menjaga, memberikan rezeki, mengurus alam ini, pemilik alam ini, itu menunjukkan kepada Rabb. Tapi perkataan yang menunjukkan kepada ilah ataupun Allah lebih menunjukkan kepada Allah yang kita sembah, Allah yang kita sujud, Allah yang kita taati. Itu menunjukkan kepada ilah ataupun Allah. Dan pembincangan tu agak panjang lah. Kalau contoh dalam surah Al-Fatihah, dia ada perkataan Allah, dia ada perkataan Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Kan alhamdulillah Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada perkataan lillah, ada perkataan Rabb. Ilah menunjukkan kepada Allah yang kita sembah, yang kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sembahan selain daripada Allah. Dan Rabb itu menunjukkan kepada Allah yang mencipta, menjaga, memberikan rezeki, pemilik alam ini dan seumpamanya. Maka di sini, katakanlah aku berlindung dengan Rabb. Rabb yang mana? Rabb iaitu pemilik, iaitu Allah yang menjaga, mencipta, memberi rezeki. Al-Falaq. Al-Falaq ini menunjukkan kepada apa? Iaitu waktu fajar ataupun waktu subuh. Ayat pertama yang kita sebut, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu subuh. Al-Falaq menunjukkan kepada waktu subuh. Okey, saya kembalikan tadi. Kenapa saya kata B ini maknanya lebih dekat kepada lebih dekat dengan merujuk dengan makna dengan, bukan kepada. Sebab perkataan dengan itu lebih dekat, itu lebih menempel. Kalau contoh saya bagi dalam terjemahan dalam bahasa Melayu, Allahumma salli aku berlindung dengan payung daripada hujan. Aku berlindung dengan payung daripada hujan. Ataupun kata yang kedua, aku berlindung kepada payung dengan hujan. Bila sebut perkataan aku berlindung dengan payung, perkataan dengan itu payung tu dah ada. Payung tu dah ada. Dengan payung, maksudnya hujan datang, payung tu dah ada kat kita dan kita tak kena hujan. Tapi kalau kita kata aku berlindung kepada payung, seolah payung tu tak duduk dengan kita, duduk kat tempat lain. Kita kena hujan dulu, baru kita ambil payung, payungkan diri kita. Ibarat dia macam tu. Jadi perkataan yang lebih tepat menunjukkan dalam bahasa Melayu ini, B itu menunjukkan kepada merujuk kepada, nak guna perkataan susah, merujuk kepada makna dengan, sebab ia menempel, ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang sekali lalu, qul, huruf qaf, bukan huruf kaf, boleh sebut kaf, qul makan. Tapi qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi, dengan Rabb, pemilik iaitu Allah Ta'ala. Pemilik macam mana? Pemilik iaitu Allah Ta'ala yang menjaga, menjaga, mencipta, memberi rezeki, menguruskan alam ini dan sebagainya. Al-Falaq iaitu pada waktu subuh ataupun waktu fajar, terbit matahari. Okey, yang kedua, yang pertama kita minta perlindungan daripada Allah pada waktu subuh ataupun pada waktu pagi. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bukan setakat kita minta perlindungan daripada Allah pada waktu subuh, tapi juga kita minta perlindungan daripada Allah min syarri ma khalaq, iaitu kita minta min daripada, satu kalimah, min daripada, syarri, shin, huruf shin, syarri ni maksudnya apa? Syarri ini perkara buruk, perkara jelek, perkara apa lagi? Perkara tak baik. Syarri keburukan, perkara yang buruk, perkara yang jelek, perkara yang tak elok. Min daripada syarri keburukan, ma di sini menunjukkan kepada apa? Ma menunjukkan kepada apa? Dan khalaq ini menunjukkan kepada apa? Khalaq ini
yang diciptakan. Apa jua yang Allah ciptakan? Khalaq, diciptakan. Apa yang diciptakan? Min daripada syarri, keburukan. Lawan dia khairi, huruf kha, ya, ra, khair, khairuddin. Kan ada kan nama khairuddin, kan, sebaik-baik agama. Syarri buruk, khair baik. Okey, syarri keburukan, apa, khalaq, huruf kha, lam, qaf. Khalaq, apa yang diciptakan. Bukan setakat kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada waktu subuh, tapi juga kita minta perlindungan daripada apa yang diciptakan. Apa yang Allah cipta? Allah cipta manusia, Allah cipta jin, Allah cipta hantu kaya, Allah cipta binatang, Allah cipta apa je benda yang Allah cipta di alam ini, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katakan apa? Kita ni manusia sentiasa ada rasa takut. Sebab itu ayat ini pada ayat yang pertama Allah ajar kita minta perlindungan kepada Allah pada waktu subuh lagi. Pada waktu pagi-pagi lagi kita minta perlindungan kepada Allah. Lepas tu kita minta juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu siang. Okay. Pada ayat kedua ni dia lebih menunjukkan pada waktu siang. Tadi waktu subuh, ini waktu siang. Siang ni kita jumpa manusia dah kan? Kan jumpa manusia, jumpa ada binatang ataupun jin ke iblis ke apa pun, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa menunjukkan kepada, ingat balik, dan. Wa dan. Min sama juga macam di atas. Min iaitu daripada. Syarri sama juga di atas. Syarri iaitu keburukan. Okay. Wa dan min daripada sama juga dengan masuk di atas. Syarri keburukan. Ghasiqin. Masuk ghasiqin. Ghasiq. Ghasiq ini menunjukkan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waktu malam. Waktu malam ataupun waktu yang gelap, kan? Ataupun setengah dalam kamus kalau kita baca ghasiq ni penutup, kan? Waktu lepas habis waktu siang, penutup dia waktu malam, ataupun lebih mudah disebut waktu malam. Wa dan daripada keburukan ghasiq iaitu waktu malam, idza apabila waqab ini maksudnya tiba ataupun muncul ataupun dah datang. Bahasa Melayu ni dia kaya, dia banyak perkataan. Waqab ini tibalah. Wa dan min daripada syarri keburukan, ghasiq malam, idza apabila waqab tiba. Kita cuba tengok kata hebatnya ayat Allah Subhanahu Taala. Ayat yang pertama kita minta dah perlindungan kepada Allah. Waktu bila? Waktu pertama kita minta kepada Allah waktu pagi, waktu subuh. Lepas tu juga kita minta perlindungan kepada Allah daripada apa yang Allah ciptakan. Apa jua ciptakan, manusia, jin, syaitan dan sebagainya. Menunjukkan kepada waktu siang. Waktu siang juga kita takut. Kita minta Allah lindung. Lepas tu pula kita minta juga perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan pada waktu malam. Rupa-rupanya manusia ini dalam sehari-hari dia, kita sendiri sentiasa ada perasaan takut, perasaan resah gelisah, perasaan cemas. Dalam Al-Quran pun sebut, Allah sebut manusia ini perasaan dia sentiasa cemas. Bukan rasa tak senang, sakit takut, lambat kerja, kalau terlepas kad, lambat nanti gaji tak masuk. Itu sifat manusia. Dan benda ni memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Okey, dan ayat yang keempat, ayat Allah sebutkan lagi dalam ayat yang keempat, bukan setakat kita minta perlindungan pada Allah pada waktu subuh, pada waktu siang apa Allah ciptakan, juga pada waktu malam. Pada ayat keempat Allah sebutkan lagi wa min, wa sama juga dengan di atas, wa dan min min daripada sama macam di atas, syarri sama juga macam di atas, apa dia iaitu keburukan. Okey, syarri keburukan, wa dan
sama juga di atas min daripada syarri keburukan nafasati. Apa maksud nafasati? Maksud nafasati. Nafa. Kita sebut pun nak orang kata nak tersembuk. Kalau orang utara sebut tersembuk lah kan. Tersembuk. Nafasati. Nafasa. Kita duk macam bambus. Nafasati. Jadi nafasati maksudnya apa? Nafasati maksudnya kalau dari sudut bahasa Arab dia Allah SWT meniup. Meniup dengan keluarnya sedikit air liur. Masa muda kita sebut tiup lah, tiup. Bila sebut tiup, kalau kita sebut tiup, dia tak adalah keluar air liur ni terlalu banyak, betul tak? Sebab tu kita sebut nafasati, meniup. Dia tak keluar air liur banyak. Kalau kita mengeluarkan air liur yang banyak, kita tak sebut tiup. Kita sebut apa? Meludah lah kot kan? Meludah. Kan? Jadi nafasa ni maksudnya tiupan, meniup. Siapa yang duk meniup-niup ni? Siapa yang duk meniup-niup ni? Kita akan detailkan sedikit kat sini. Okey. Dan min daripada syari keburukan nafasati, tiupan orang yang meniup pada al-uqad. Apa dia ni al-uqad? Al-uqad. Uqad ni apa? Mana lain pula. Al-uqad ini maksudnya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Simpulan tali. Okay, cuba kita tengok makna yang keempat ni. Dan min daripada syari keburukan nafasati. Siapa yang duk tiup-tiup ni? Peniup belong ke tak? Yang duk tiup-tiup pada simpulan tali. Siapa yang duk tiup simpulan tali ni? Ambil kuku, ambil rambut, ambil apa lagi? Baju dia. Kan kita kumpul, kita pun lipat. Kita pun ikat dengan tali. Lepas tu kita pun hembus. Macam tu. Siapa? Itu tukang sihir. Kan? Tukang sihir. Dan nak katakan dalam Al-Quran ini kan, hebatnya Allah Ta'ala sebut, nampak tak perkataan? Kalau tukang sihir lelaki, kita sebut nafasa saja. Nafasa. Tapi di sini ada perkataan ta. Huruf ta kan? Nafasati. Menunjukkan kepada mu'annas. Iaitu nak katakan kebanyakan tukang sihir ini adalah dalam kalangan wanita, perempuan. Hak tukang sihir pun banyaknya perempuan. Hak minta untuk menyihirkan pun kebanyakannya adalah perempuan. Siapa yang sebut ni? Subhanallah. Allah Ta'ala sebut. Padahal 1400 tahun yang lalu. Relevan. Ya. Padahal sekarang ni zaman WhatsApp, zaman Twitter pun masih lagi individu-individu ataupun mereka-mereka yang masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini. Nak katakan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun benda tu benda buruk Allah bagi jadi, tapi Allah izinkan. Kan? Allah izinkan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita minta perlindungan bukan setakat kepada Allah dalam ayat pertama tadi, saya ulang balik, pada waktu subuh. Kita minta perlindungan kepada Allah kepada apa jua yang Allah ciptakan pada waktu siang. Lepas tu yang ketiga, kita minta juga perlindungan kepada Allah Ta'ala pada waktu malam. Dan yang keempat, kita minta juga perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tukang sihir fil uqad yang dia ambil simpulan tali ataupun apa juga ya, kerana dia ambil gambar kan, disipu-sipu letak dekat kemenyan ke, dia api-apikan ataupun dia api-apikan, dia mengasap-asapkan. Itu perbuatan-perbuatan tukang sihir. Juga kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang kelima, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah Taala sebut juga pada ayat yang kelima, wa min, kita minta perlindungan daripada siapa lagi yang Allah sebut? Iaitu wa, sama juga dengan mana di atas, dan min dengan mana di atas juga sama, ulangan. Daripada min daripada syarri, sama juga keburukan,
Amalan atas wa dan min daripada syari keburukan. Keburukan siapa lagi? Yang ketiga ni iaitu hasidin. Hasidin ni apa? Hasidin dengan hasada ni daripada perkataan yang sama. Hasidin adalah daripada perkataan hasada juga. Okey. Apa maksud hasidin? Hasidin adalah Allah Muhammad orang yang ada penyakit hasad. Penyakit hasad. Hasada iaitu nama penyakit, iaitu penyakit hasad dengki. Hasid pendengki. Kalau bahasa Inggeris perbuatan bunuh. Bunuh kita sebut kill. Kill bunuh kan. Maka kalau perbuatan bunuh maka kita sebut kill. Kalau dalam bahasa Arab perbuatan hasad kita sebut hasada. Kalau orang yang berhasad, kalau pembunuh disebut killer. Kalau bahasa Inggeris disebut killer. Maka dalam bahasa Arab orang yang ada perasaan hasad itu kita panggil hasid. Kan? Jadi kita kena betul lah perkataan kita. Kita hang ni bahasa saya sebut utara lah no. Hang ni ada hasad dengki no. Kan? Kalau orang tu berhasad kita sebut bukan hasad, hasid. Dia dia ni macam hasid jugalah. Dia ni pendengki, iaitu hasid orang yang ada perasaan dan dengki. Iza apabila. Okay, saya ulang sekali dulu yang kelima ini. Wa dan min daripada syarri keburukan hasid orang yang berhasad. Iza apabila hasad, iaitu penyakit hasad. Nak katakan apa? Di antara perlindungan yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga iaitu perasaan hasad. Disebabkan dengan hasad saya ingin kongsikan bahawasanya perbuatan hasad ni mai daripada mana? Kita tengok sebagaimana kisah Allah SWT, kisah Iblis. Kan Iblis dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutkan Iblis ni adalah jin. Jin. Dia beribadat kepada Allah SWT sampai ke tahap dia level dia sama macam malaikat. Tetapi dengan sebab malaikat ini ada perasaan hasad. Hasad apa? Sebab apabila Allah ciptakan Nabi Adam, Allah minta kepada seluruh malaikat termasuklah Iblis untuk tunduk kepada Nabi Adam. Tapi Iblis tak nak untuk tunduk. Sebab apa? Sebab dia ada perasaan hasad. Ya Allah, rupa-rupanya perasaan hasad ni kita sama dengan perangai Iblis. Maka kita kena jauhi. Bukan saya kata, tapi Allah Ta'ala sebut secara jelas. Sirah dia, kisah dia macam tu. Dengan sebab perasaan hasad itulah Iblis ini diturunkan. Diturunkan ke dunia dan Allah makbulkan doa Iblis ini untuk dipanjangkan usia sehingga hari kiamat dan sentiasa untuk memujuk rayu dan mempengaruhi anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Maka ini adalah 5 ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Falaq. Rupa-rupanya surah Al-Falaq ini adalah surah yang kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah Taala nak sebut apa? Secara jelasnya manusia ini dalam diri kita sendiri sentiasa ada perasaan takut. Saya ulang sekali lalu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Mungkin ada yang terlepas pandang ataupun terlalu laju. Kita ulang balik. Kelepasan dalam surah Al-Falaq ini ada beberapa perkataan yang diulang beberapa kali. Okay. Kita tengok balik ada ayat yang pertama. Perkataan yang pertama, Qul, katakanlah. A'udhu. Qul menunjukkan kepada siapa, iaitu ya Muhammad. Termasuklah kita umat Nabi Muhammad SAW. A'udhu, aku berlindung. Kalau ramai minta perlindungan, kita sebut na'udhu. Kita tukar alif kepada nun. Tapi di sini menunjukkan kepada kepada Nabi Muhammad. Maka itu perkataan menunjukkan kepada a'udhu. Qul, aku a'udhu berlindung dengan Rabb, pemilik ini menunjukkan kepada siapa, iaitu Allah yang mana? Allah pemilik yang menjaga, yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menguruskan alam ini dan sebagainya. Maka itu menunjukkan kepada Rabb. Dan Al-Falaq maksudnya waktu subuh. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Min
daripada syarri, keburukan. Lawan dia apa? Khairi. Lepas ni kalau tak ingat maksudnya syarri ni apa? Ingat lawan dia. Ingat Cik Khairuddin. Supaya mudah ingatkan. Jadi khairi. Baik, tapi syarri sini maksudnya keburukan. Min daripada syarri, keburukan. Ma. Kan? Ma. Apa? Khalaq. Yang diciptakan. Apa jua yang Allah ciptakan? Merujuk pada jin, manusia, pokok, iblis, hantu raya ke apa semua tu, semuanya khalaq. Apa jua yang Allah ciptakan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Yang seterusnya kita minta juga perlindungan kepada Allah pada yang ketiga, wa dan min daripada syarri. Sama juga macam atas, keburukan, ghasiqin, huruf ghain ni bukan huruf qaf, huruf ghain. Ghasiqin iaitu waktu malam. Iza apabila waqab muncul ataupun tiba. Iza apabila waqab tiba. Yang keempat, wa sama juga macam di atas, dan min daripada syarri, keburukan, nafasati. Kena sebut huruf betul-betul. Nafasa, huruf sa, bukan huruf sin. Sa. Nafasati. Kita boleh kat sini, itu orang yang meniup. Bahasa Melayu siapa yang orang yang meniup tu, iaitu tukang sihir. Nafasati, meniup. Orang yang meniup. Nafasati, orang yang meniup, iaitu dalam kurungan tukang sihir. Kalau lelaki, buat apa tukang sihir? Nafasa. Kalau perempuan, nafasati. Nafasati. Kat sini menunjukkan kepada perempuan. Kata, takkanlah tukang sihir semua perempuan? Tak. Nak katakan banyaknya. Tukang sihir adalah perempuan. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di sini, an-nafasati. Fil uqad. Fi pada. Al-uqad. Al-uqad. Simpulan tali. Simpulan tali. Ataupun kita semudah sebut benda yang diikat. Uqad, benda simpulan tali. Okey, dan yang kelima, wa min, wa sama juga macam di atas. Wa dan min daripada syarri, keburukan, hasidin. Hasidin apa maksud hasidin? Iaitu orang yang berhasad. Iza apabila hasad, penyakit hasad. Maka ini menunjukkan kelima-lima ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala menyebutkan sikap manusia yang kita minta perlindungan tak lain dan tak bukan hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, wallahu a'lam. Sekadar itu perkongsian saya daripada surah Al-Falaq. Mungkin ada pertambahan ataupun nak tanya ataupun nak tambah, silakan. Kalau rasa boleh buka mic ataupun boleh type pun boleh, insyaAllah. Silakan. Okay, jika jelas apa yang saya kongsikan, boleh type 7 supaya saya jelas, saya tak bercakap seorang-seorang. Jika jelas dan faham, bukan faham, maka type 7. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Majoriti jelas dan faham. Jadi paling tidak rupa-rupanya kita tengok dalam yang lepas kita dah bincangkan surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq ini, rupanya ada perkataan-perkataan yang berulang. Contoh kita belajar yang lepas, qul kan. Qul, katakanlah. Qul ni adalah perbuatan. Perbuatan yang menunjukkan suruh. Katakanlah. Kan, macam paling tidak kita tahu. Kadang-kadang kita nak sebut tu kalau contoh kan kawan kita ataupun mak kita tanya nak pergi kedai tu dengan siapa? Okay. Saya dan adik. Saya siapa? Saya Ana. Belajar tadi kan, kalau seorang saya seorang Ana. Sebab okey, dan saya dan adik kan, saya Ana dan wa. Kita sebutkan wa
wa min. Wa maksudnya dan. Wa. Ana, wa, adik. Oh, adik tak ada belajar lagi. Jadi kita cakaplah ana, wa, adik. Tak apalah, paling tak kita kita belajar, kita sebut. Kan? Sebab tu saya sebutkan tadi, rupa-rupanya dalam sehari-harian kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehari-harian kita dah menyebut perkataan-perkataan yang dipinjam di dalam Al-Quran. Kan? Hebatnya kita, rupanya kita usahakan. Bagaimana kita cuba berusaha supaya mempelajari bahasa kedua itu bahasa Inggeris, kita kena usahakan juga paling tidak kita belajar sikit-sikit bahasa Arab dengan niat itu adalah bahasa Al-Quran dan itu juga adalah bahasa syurga, insya-Allah. Ya, ada soalan? Tak ada, insya-Allah, harap-harap semua jelas. Sebenarnya bila kita baca satu persatu, bila kita tengok satu persatu daripada kalam Allah Subhanahu Taala ini, satu kalimah rupanya ya Allah hebatnya bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab Al-Quran ini. Bila kita baca satu rupanya setiap perkataan itu saling berkait di antara satu sama lain. Kan? Sebab itu kita sebutkan Al-Quran ini syifa, Al-Quran ini memberi pengajaran. Kan? Kalau kita rasa sedih, kita rasa boleh beramal dengan surah ini, tak sahaja di saat kita rasa takut. Ya, sangat perlu. Ya, sangat-sangat perlu kita beramal kan. Kan? Kita kena beramal. Sebab itu, selain pada surah-surah yang lain ataupun zikir-zikir lain, memang digalakkan untuk kita membaca surah ini. Sebab tu kan kalau perasan, sebelum tidur kita digalakkan baca 3 qul. Di antara salah satunya surah Al-Falaq. Bila kita tengok, rupanya surah Al-Ikhlas cerita pasal kita yakin kepada Allah Subhanahu Taala semata-mata. Ayat Al-Falaq ni kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Taala. Sangat digalakkan untuk kita rasa nervous ke nak pergi interview, kita rasa ketak kan, rasa ketak lah, rasa nervous, boleh amalkan surah ini. Kadang-kadang kita rasa takut kan, boleh dalam keadaan apa jua. Sebab kat sini kalau kita ulang balik saya sebut tadi, daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5, rupa-rupanya manusia ini ketakutannya sentiasa. Waktu pagi dia takut, waktu siang pun dia takut, waktu malam lagi lah dia takut. Bukan setakat kita takut kepada 3 perkara ini, tapi Allah Ta'ala menyebut juga kita ini minta perlindungan kepada Allah SWT dalam keadaan benda yang kita tak nampak. Kan, benda yang kita tak nampak. Kalau manusia kita nampak, kalau haiwan kita nampak. Kan, kadang-kadang contoh kita nampak anjing ke, nampak lembu ke, merintah, kita nampak, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan sihir, benda-benda melibatkan orang yang berhasad, benda yang kita tak nampak, jadi benda ni juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah saya, Dok Bara-Bara yang terkini cerita apa dekat drama TV tu, apa tajuk dia? Lupa dah. Tajuk apa dia ya? Yang latest ni, yang dia cakap ada sihir-sihir, cerita apa ingat lah. Yang kata ada cerita sihir-sihir juga tu. Kan. Jadi benda-benda ni memang berlakulah dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah, dan apa lagi, kita ada lebih kurang 1 minit ke 2 minit lagi sebelum kita akhiri kita punya perkongsian ilmu kita pada petang ni, insyaAllah. Okay, ada satu nak tanya soalan? Nak berkongsi ke untuk seminit ni? Ya, boleh. Sangat dialu-alukan untuk berkongsi. Mungkin ada dengar ustaz ni kata kena amal surah ni alhamdulillah apa ke, boleh dialu-alukan. Mungkin Cik Khairuddin masih lagi ada ke? Kau nak kongsi ataupun apa lagi? Dr. Ya, ada lagi tu. Dr. Najwa ke nak share? Apa lagi? Tak apa, Dr. Hidayah boleh share on behalf. InsyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, mungkin saya bisa serahkan semula kepada Hidayah, ataupun kita nak baca doa dulu ke Hidayah? Macam mana? Ya, boleh. Kita teruskan dengan baca doa. Enak baca doa sikit lah. Okay. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
رب اغفر لنا وارحمنا كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء أموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa suami serta isteri kami, anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kaum keluarga kami, guru-guru kami, jiran tetangga kami, ya Allah. Dan ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami dunia dan juga di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami ini yang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah. Jika ada di antara kami ini yang resah, gelisah, ya Allah, kau tenangkanlah. Jika ada di antara kami ini yang susah, ya Allah, kau mudahkanlah. Jika di antara kami ini yang berhajat kepadamu, ya Allah, kau permudahkanlah. Dan makbulkanlah segala permintaan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bertemu kerana-Mu, ya Allah. Dan kami berpisah kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari ini, ya Allah. Dan berilah kami orang-orang yang menjadi orang yang bermanfaat kepada diri kami dan juga orang-orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Jika kami lalai daripada melakukan ibadat kepadamu, ya Allah. Taat kepadamu, ya Allah. Dan lupa dan lekal daripada melakukan segala amanahmu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah. Silakan ya. Terima kasih banyak Ustazah Mastura. Okay, hari ni memang kata apa? Kita mendalami dengan betul lah. Bagi saya kita mendalami dengan lebih baik surah yang saya boleh kira kita selalu melazimi dalam solat kita kan. Okay, saya kira setakat ini saja Kak Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi di Sabtu akan datang insyaAllah di masa yang sama. Dan insyaAllah dengan lebih banyak lagi perkongsian yang bermanfaat insyaAllah buat kita semua. Allah, amin. Okay, kalau itu saya tutup kita punya majlis ilmu pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih juga semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.